Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah-pensyarah yang saya kasihi dan hormati. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya ingin memulakan dengan serangkap pantun iaitu Sirih Berlipat, Sirih Pinang, Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah Ekonomi Mampan Kecemerlangan Pendidikan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nurul Adilah Natasha Sani binti Abdullah, saya sendiri iaitu Ainur Iman Syamimi binti Abdul Ghani dan juga rakan seperjuangan saya iaitu Nur Ain Malkis binti Surizam. Jadi setelah berkenalan, saya terlebih dahulu akan membentangkan tajuk saya iaitu isu nilai mata wang yang rendah. Jadi daripada isu nilai mata wang yang rendah ini, kita dapat mengkaji apakah latar belakangnya, punca kejatuhannya dan apakah kesan kepada pendidikan di negara kita. Okey. Jadi, latar belakang bagi nilai mata wang yang rendah di negara kita adalah fenomena kejatuhan nilai ringgit Malaysia berbanding dolar Amerika Syarikat secara berterusan semenjak nilai tinggi terakhirnya pada bulan Ogos 2014 telah menimbulkan keresahan kepada ramai pihak. Ringgit telah mengalami kejatuhan drastik dalam tempoh 2 hari dengan kejatuhan sebanyak 2.4% pada tarikh 1 Disember 2014. Iaitu daripada 3.3465 menjadi 3.300. Jadi penurunan nilai ringgit ini merupakan yang terteruk berbanding semasa krisis ekonomi Asia 1997 sebelum ini. Jadi seperti yang kita dapat lihat, nilai mata wang negara kita semakin menurun daripada semasa ke semasa. Jadi, marilah kita lihat apakah punca kejatuhan nilai mata wang negara kita. Jadi, yang pertama adalah penurunan ketara harga minyak dunia, iaitu mutakhir ini. Harga minyak mentah dunia telah mencatatkan sejarah apabila mencecah serendah 48 USD setong pada 19 Januari yang lalu. Penurunan harga hampir 50% daripada harga tahun lalu yang setinggi USD 100 hingga 115 setong telah menjejaskan pendapatan Malaysia yang merupakan negara pengeksport minyak mentah. Seterusnya, 30% daripada pendapatan Malaysia adalah datang daripada sektor minyak itu tersendiri. Jadi dalam bajet 2015 diunjurkan bahawa sektor ini bakal menyumbang sejumlah 82 bilion atau 11.1% daripada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK. Akan tetapi apabila berlaku kejatuhan harga minyak dunia secara drastik sebegini, Malaysia dijangka akan mengalami kehilangan pendapatan sebanyak 25 bilion. Jadi kelompongan pada pendapatan negara ini tidak dapat ditampung sepenuhnya oleh lebihan yang dinikmati melalui penghapusan subsidi petrol sebanyak RM18 bilion. Jadi punca pertama kejatuhan nilai mata wang negara kita adalah harga minyak dunia. Yang seterusnya adalah disebabkan oleh polisi dan juga urus tadbir kewangan kerajaan. Malaysia pada masa kini dilihat sebagai prospek yang berisiko kepada pelabur iaitu takat hutang awam yang tinggi, peningkatan hutang asing dan pengujupan marginal lebihan akaun semasa telah menjadi antara faktornya. Jadi apabila banyak proses-proses seperti isu-isu hutang dan sebagainya, benda inilah yang menjadi punca kepada kejatuhan nilai mata wang. Jadi pegangan hutang oleh pelabur asing mewakili 45% daripada hutang negara telah meletakkan negara Malaysia berada di dalam posisi yang membimbangkan. Jadi ini berbeza dengan Indonesia yang hanya mempunyai 32.5% sahaja hutangnya daripada luar. Begitu juga India dengan hanya serendah 2%. Jadi kita dapat lihat dan juga dapat bandingkan negara kita dengan negara yang lain. Kita dapat lihat Malaysia mempunyai kewangannya di tahap yang membimbangkan dan hutangnya yang tinggi terhadap negara. Jadi, ini adalah punca kejatuhan nilai mata wang di negara kita. Yang seterusnya adalah kadar bunga yang rendah. Jadi memang tidak dapat dinafikan bahawa semua orang mahukan keuntungan yang banyak tetapi hanya dengan mengeluarkan kadar bunga yang sedikit kepada orang lain. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan tarikan yang ada untuk pelabur luar menyimpan dalam suatu negara. Jadi apabila kadar bunga yang ditawarkan sedikit, jadi secara langsung
tiada tarikan dan tiada pengunjung yang akan tertarik untuk menerima kadar bunga tersebut. Okey, jadi pelabur akan lebih berminat dengan negara lain kerana kadar bunga yang akan ditawarkan lebih lumayan dan juga bagus. Perkara ini kini berlaku di Malaysia dan hal ini telah menyebabkan nilai mata wang Malaysia semakin jatuh. Krisis ini telah menyebabkan kadar pinjaman antara bank meningkat. Hal ini juga secara langsung memberikan implikasi dan juga kesan kepada peningkatan dalam kadar faedah ke atas pinjaman yang diberikan oleh bank terhadap orang ramai. Jadi peningkatan kadar faedah ini telah menambahkan lagi masalah yang dihadapi oleh orang awam termasuk peniaga terpaksa membayar khidmat hutang yang lebih tinggi. Itu adalah salah satu juga punca kejatuhan nilai mata wang dalam negara kita, iaitu menawarkan kadar bunga yang rendah kepada rakyat kita. Jadi pelabur-pelabur asing tidak tertarik dengan negara kita dan lebih tertarik dengan negara lain sebab mereka lebih menawarkan kadar bunga yang lebih tinggi dan juga lebih lumayan kepada mereka. Seterusnya adalah disebabkan kekukuhan dolar Amerika Syarikat, iaitu seperti yang kita tahu, semenjak daripada tahun lepas Amerika Syarikat telah meningkatkan kadar faedahnya. Ini secara langsung berlakunya kemasukan modal ke dalam negaranya, seterusnya mengukuhkan kedudukan USD itu sendiri. Jadi, daripada punca-punca kejatuhan nilai mata wang ini, apa yang kita boleh buat untuk menambah baik terhadap pelan pembangunan pendidikan di negara kita? Jadi, penambahan kilang. Yang pertama sekali adalah kita boleh melakukan penambahan kilang, iaitu apabila penambahan kilang perlu dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk menghasilkan lebih banyak buku dan juga bahan bantu mengajar. Jadi dengan sedemikian, pelbagai bahan ilmiah dapat dihasilkan dan dapat memudahkan pelajar untuk belajar dengan sebaiknya. Jadi seterusnya lagi, lebih banyak buku yang akan terjual untuk kegunaan pelajar justru menaikkan nilai mata wang negara. Jadi negara kita ni mestilah menambahkan kilang-kilang untuk menghasilkan buku, barang-barang persekolahan. Jadi ramai sekolah yang akan membeli dan seterusnya akan menaikkan nilai mata wang negara. Okey, itu adalah cadangan yang pertama. Cadangan yang kedua adalah untuk dengan menyediakan pekerjaan warga negara Malaysia berbanding warga negara asing. Jadi, negara kita ni mestilah mengutamakan warga negara Malaysia untuk bekerja daripada warga negara asing. Jadi apabila warga negara mempunyai pekerjaan dan pendapatan sendiri, sejurus dapat membasmi kemiskinan masyarakat. Jadi tidak ramailah orang-orang yang menganggur di negara kita. Jadi kesannya negara kita tidak perlu memberikan sumbangan atau bantuan yang banyak kepada rakyat. Disebabkan apabila kita memberi peluang kepada rakyat-rakyat kita bekerja, jadi negara tidak perlulah untuk memberikan sumbangan yang terlalu banyak kerana mereka juga telah mempunyai pendapatan mereka sendiri. Jadi dengan itu, nilai mata wang ringgit Malaysia akan meningkat dan mendorong kekuatan aras ekonomi negara kita sendiri. Cadangan yang ketiga pula adalah dengan membuat pelan pemulihan ekonomi negara, iaitu MTN 1998 yang ditubuhkan oleh kerajaan selepas berlakunya krisis telah menggariskan beberapa teras utama pelan pemulihan seperti menstabilkan nilai ringgit, mengembalikan keyakinan pasaran, mengekalkan kestabilan pasaran kewangan, memperkukuhkan asas-asas ekonomi, meneruskan agenda equity dan sosioekonomi dan juga memulihkan semula sektor-sektor yang terjejas teruk. Pencapaian matlamat ini akan membantu memulihkan ekonomi Malaysia daripada terus merosot akibat krisis kewangan yang melanda negara-negara Asia. Jadi pelan pemulihan negara iaitu MTN ini ditubuhkan untuk memulihkan balik ekonomi dan juga nilai mata wang dalam sistem kewangan dalam negara kita. Seterusnya adalah dengan melakukan kawalan tukaran mata wang yang terpilih, iaitu Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan bahawa salah satu langkah kerajaan untuk mengatasi kejatuhan nilai ringgit ialah dengan melaksanakan kawalan tukaran mata wang terpilih. Langkah ini telah melibatkan 3 perkara iaitu menghapuskan ringgit luar pesisir supaya spekulator tidak lagi mempunyai peluang mendapatkan modal dalam mata wang itu. Penempatan kadar tukaran ringgit pada RM3.80 bagi setiap dolar Amerika dan mengenakan peraturan 12 bulan bagi menyekat pengeluaran dana portfolio bagi tempoh 1 tahun. Walau bagaimanapun,
Walau bagaimanapun, kawalan ini tidak melibatkan pelaburan asing langsung kerana pelabur bukan sahaja dibenarkan membawa keluar keuntungan, malah boleh membawa pulang aset jika itu pilihan mereka. Apakah implikasi kejatuhan nilai mata wang terhadap pelan pembangunan pendidikan Malaysia? Apakah kesan kejatuhan nilai mata wang? Jadi apabila nilai mata wang kita jatuh, infrastruktur binaan tempat pengajian seperti tadika, sekolah, universiti tidak dapat dibangunkan disebabkan kekurangan wang. Jadi bila negara kita kekurangan wang, infrastruktur binaan untuk universiti, sekolah dan sebagainya tidak dapat dibangunkan. Jadi semakin kuranglah pelajar yang ingin menyambungkan pelajarannya ke universiti. Jadi kebanyakan pelajar mengalami keciciran dalam pendidikan kerana tidak dapat meneruskan pembelajaran di sekolah. Seterusnya, kemudahan di sekolah tidak dapat disediakan kepada pelajar seperti dewan, peralatan sukan, tempat bersukan, bilik kesihatan dan juga sebagainya. Pelajar tidak dapat menggunakan perkhidmatan berkualiti secara menyeluruh. Peluang pelajar dapat mempertingkatkan kecemerlangan individu dalam aspek kurikulum dan juga kurikulum. Jadi apabila sesebuah sekolah itu dan di mana-mana sekolah tidak dapat menyediakan kemudahan kepada para pelajar, jadi para pelajar tidak dapat belajar secara menyeluruh dan secara lebih mendalam tentang subjek-subjek tersebut. Seperti contoh yang kita dapat lihat, contoh sesebuah sekolah itu tidak dapat menyediakan padang kepada anak-anak murid yang ingin melakukan aktiviti-aktiviti yang menggunakan aktiviti padang seperti bola sepak dan sebagainya. Jadi dengan ini, apabila nilai mata wang jatuh, tiadalah kemudahan yang akan diperuntukkan di sekolah tersebut. Seterusnya, sekolah tidak dapat memperuntukkan buku teks, latihan dan bahan pengajian kepada pelajar. Jadi apabila tiada buku teks kepada pelajar, pelajar tidak dapat belajar dengan secukupnya dan secara normal. Pelajar akan mengalami masalah prestasi akademik kerana kekurangan bahan rujukan dan pengajaran yang secukupnya. Kecemerlangan pelajar tidak dapat mencapai target yang sepatutnya. Jadi apabila sekolah tidak dapat meruntukkan buku dan sebagainya, sekolah akan pendidikan pelajar tersebut akan merosot. Seterusnya, kekurangan tenaga pengajar akan berlaku. Hal ini kerana sekolah tidak mampu untuk membayar gaji seorang guru untuk berkhidmat. So, secara tidak langsung, sekolah akan menjadi tidak teratur kerana kekurangan tenaga pengajar untuk mengawal murid. Jadi, itulah kesannya apabila nilai mata wang negara kita jatuh. Pendidikan negara kita juga akan semakin merosot kerana tiada kemudahan yang disediakan kepada para pelajar untuk menyambungkan pelajaran dan belajar dengan bersungguh-sungguh. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang isu semasa sekarang iaitu kegawatan ekonomi yang akan menjejaskan pendidikan negara. Mari kita mengkajinya. Kegawatan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, sebanyak 2.8 juta masyarakat yang telah kehilangan sumber pendapatan disebabkan oleh pandemik yang berlaku di negara kita. Oleh itu, sebilangan rakyat Malaysia telah kehilangan pekerjaan dan tiada pendapatan yang mencukupi untuk menampung keluarga mereka. Antara punca yang menyebabkan kegawatan ekonomi ialah syarikat tidak mampu membayar gaji pekerja sehingga terpaksa menghadkan tenaga kerja untuk menstabilkan perniagaan mereka. Ini menjadikan sebilangan pekerja-pekerja yang di bawah syarikat itu terlibat dan tidak ada pendapatan sehinggakan mereka kehilangan pekerjaan. Seterusnya, sesetengah peniaga jalanan tidak mampu meneruskan kegiatan mereka kerana adanya PKP yang menyebabkan mereka kehilangan punca pendapatan. Seperti yang kita tahu, PKP, semua rakyat diarahkan untuk tinggal dan duduk di rumah, tidak boleh keluar. Oleh itu, ia akan menjejaskan peniaga-peniaga jalanan. Seterusnya, pengusaha kilang tidak dapat beroperasi menyebabkan kerugian yang teruk, menyebabkan mereka kekurangan pendapatan sehingga terpaksa menutup kilang. Hal ini akan menjejaskan masyarakat yang kerja di bawah kilang-kilang yang terjejas, menyebabkan mereka hilang pekerjaan dan tiada sumber pendapatan.
Seterusnya, usia yang meningkat menyebabkan tiada pemilik yang ingin mengambil sebagai pekerja. Seperti yang kita tahu, menjelang 2027, Malaysia merupakan negara tua yang memiliki rakyat yang berumur. Dengan adanya rakyat berumur, sesetengah syarikat tidak menawarkan pekerjaan kepada mereka menyebabkan mereka tiada pekerjaan. Lebih membimbangkan, ada sesetengah warga emas yang masih mempunyai tanggungan seperti anak yang belajar di universiti dan cucu yang ditanggung. Dengan kegawatan ekonomi, pelbagai implikasi negatif yang menjejaskan aspirasi PPM dan menjejaskan pendidikan Malaysia. Antaranya ialah pelajar tidak mampu membayar yuran sekolah menyebabkan aktiviti sekolah terganggu seperti penambahan buku teks di perpustakaan dan penambahan buku-buku bacaan. Hal ini dapat dilihatkan bahawa yuran-yuran yang dibayar oleh ibu bapa untuk pihak sekolah adalah untuk memudahkan pengajian para pelajar di sekolah. Jika murid tersebut ibu bapanya terlibat dengan kegawatan ekonomi, mereka tidak mampu untuk membayar yuran menyebabkan aktiviti sekolah akan terjejas dan buku-buku tidak mencukupi untuk dibekalkan kepada para pelajar. Seterusnya, ibu bapa tidak mampu menghantar anak ke sekolah menyebabkan hala tuju membina pelajar pintar matematik dan sains terganggu. Seperti yang kita tahu, PPPM telah menyatakan ingin menjadikan pelajar bijak matematik dan bijak sains. Jika ibu bapa tiada sumber pendapatan, mereka tidak mampu menghantar anak mereka ke sekolah menyebabkan pelajar yang akan menerima ilmu matematik dan sains kurang menyebabkan negara kekurangan pelajar-pelajar pintar. Selain itu, ibu bapa tidak mampu mengadakan kemudahan kepada pelajar, sebagai contoh membeli telefon pintar untuk menjalani PDPC secara atas talian. Seperti yang kita tahu, jika berlakunya perintah kawalan pergerakan, pelajar terpaksa menjalani PDPC yang menyebabkan kita memerlukan telefon pintar untuk menghadiri kelas-kelas online yang diadakan. Jika ibu bapa mereka tidak mampu, maka anak-anak ini akan ketinggalan dalam subjek-subjek yang tertentu, malah melibatkan semua subjek. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai cadangan penambahbaikan yang kita boleh lakukan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, memberi bantuan telefon pintar kepada pelajar kurang kemampuan supaya mereka dapat menjalani PDPC seperti rakan-rakan yang lain. Selain itu, mengambil pekerja warga negara dahulu berbanding warga asing dari segi pekerja buruh. Seperti yang kita tahu, negara kita banyak mengambil warga negara asing untuk bekerja berbanding mengambil warga negara sendiri untuk bekerja. Hal ini telah menjatuhkan pendapatan warga negara jika masih ada syarikat yang banyak menghabiskan masa dan menghabiskan wang untuk membayar warga asing. Apa salahnya jika kita mengambil warga negara untuk membasmi kemiskinan dalam negara kita? Selain itu, membina gerai percuma kepada masyarakat untuk menjalani aktiviti perniagaan. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Malaysia tidak membenarkan peniaga untuk berniaga di jalan sesuka hati. Oleh itu, dengan inisiatif jika kita membangunkan gerai percuma dengan kelulusan kerajaan, masyarakat dapat menjalankan aktiviti perniagaan dan mendapat sumber pendapatan yang lebih stabil. Okey, seterusnya, memberi voucher kedai buku kepada pelajar supaya dapat membeli bahan bacaan dan latihan dengan harga yang murah.
Pada pandangan saya, buku-buku latihan dan buku-buku rujukan di pasaran agak tinggi harganya. Kerajaan perlu memberi voucher kepada murid-murid yang tidak berkemampuan supaya mereka dapat membeli dan menggunakan sebaik mungkin voucher tersebut untuk menambah pengetahuan mereka dalam subjek-subjek yang memerlukan buku rujukan dan buku latihan yang akan membentuk pelajar yang mahir sesuatu subjek dan pintar dalam pendidikan. Di samping itu, memberi bantuan pakaian sekolah supaya mengurangkan kos perbelanjaan dan membolehkan kewangan membeli pakaian untuk membayar yuran. Okey, dengan inisiatif ini, ibu bapa yang kekurangan pendapatan dapat membayar yuran dan tidak menghabiskan duit sepenuhnya untuk keperluan sekolah seperti baju sekolah. Oleh itu, kerajaan boleh memberi bantuan baju sekolah, peralatan sekolah kepada murid-murid yang ibu bapanya berpendapatan rendah atau tidak mempunyai kewangan yang stabil. Okey, akhir sekali cadangannya ialah memberi bantuan yuran percuma kepada pelajar yang betul-betul memerlukan. Maksudnya, kerajaan perlu menapis pelajar-pelajar yang ibu bapanya betul-betul terjejas disebabkan pandemik dan memberikan bantuan percuma supaya kanak-kanak di Malaysia ini dapat pendidikan yang sama rata dan membina negara yang maju dan melahirkan cendekiawan yang berpotensi untuk meningkatkan negara kita. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aibalkis binti Surizam dari kelas 9. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kemelesetan ekonomi selepas COVID dan juga aspirasi murid. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak latar belakang COVID-19. Okey, coronavirus ataupun nama ringkasnya COVID-19 dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengiktiraf sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Disebabkan COVID-19, banyak nyawa yang terkorban. Jumlah kes positif yang tercatat di Malaysia melebihi 172,000. Ini telah menyebabkan banyak nyawa manusia yang terkorban akibat daripada pandemik ini. Tak kira usia, daripada muda hingga ke tua, daripada kecil hingga ke besar, semua terjejas terkena dengan wabak penyakit ini. Seterusnya, kita akan balik kepada punca kenapa COVID-19 itu terjadi. Okey, yang pertama, kita ada 4 punca. Yang pertama adalah sikap masyarakat yang pentingkan diri sendiri, iaitu mengingkari perintah arahan kawalan pergerakan ni, PKP. Contohnya, keluar rumah tanpa hal yang penting. Selain itu, tidak memakai pelitup muka di tempat kawasan tumpuan orang ramai. Yang kedua adalah kelonggaran beberapa perintah larangan, iaitu pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi. Pembukaan semula sepadan-sepadan dan penganjuran perhimpunan beramai-ramai yang telah menyebabkan kes COVID-19 meningkat secara mendadak di negara kita. Okey, seterusnya adalah kurang disiplin, iaitu dengan tidak menjaga penjarakan fizikal antara satu sama lain. Hal ini kerana mereka menganggap bahawa COVID ini tidak wujud dan mereka kurang pendedahan ilmu tentang COVID ini, tentang betapa bahayanya COVID ini. Mereka menganggap COVID ini perkara yang biasa dan perkara yang tidak serius. Padahal COVID ini boleh membawa kepada kematian. Okey, seterusnya adalah kurang kesedaran mengenai dengan prosedur operasi standard SOP yang mengibatkan jangkitan ni semakin meluas dan semakin meningkat dari hari demi hari. Kerana kurangnya SOP,
kurang mengamalkan SOP. Okey, kita beralih kepada implikasi COVID-19 ini terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM. Okey, disebabkan berlakunya wabak COVID-19 selama 2 tahun lebih, okey, maka wujudlah masalah kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang mana berlaku keciciran pelajar kerana murid yang berada di luar bandar tidak mempunyai kemudahan internet dan kemudahan telefon pintar, yang mana mereka yang kurang berkemampuan, jadi mereka tak ada akses internet. Jadi macam mana diorang nak masuk kelas online, sebab kalau bila COVID, kita akan belajar secara dalam talian. Jadi bila mereka tak ada kemudahan akses, jadi macam mana mereka nak belajar? Jadi berlakulah keciciran belajar. Kalau orang yang duduk di bandar ni, dia dah ada kemudahan, jadi kuranglah masalah keciciran pelajar ni berlaku. Okay. Ini terlebih kepada orang yang berada di luar bandar. Okay. Tapi di bandar pun ada juga yang keciciran pelajar, yang mana pelajar yang keluarga yang tidak berkemampuan. Okay. Seterusnya adalah ramai pelajar yang tidak mampu untuk membaca dan menulis akibat daripada penutupan sekolah dan belajar secara dalam talian. Macam daripada pra sekolah mereka akan belajar membaca kan. Tapi bila sekolah tutup, mereka 5 tahun dan 6 tahun tak dapat nak belajar dekat sekolah. Jadi bila naik darjah 1, bila masuk tahun 1, mereka tak ada pendedahan mengenai cara nak membaca dekat rumah. Mungkin ibu bapa tak mendedahkan macam mana nak cara membaca. Namun berkomunikasi tu mungkin mereka mahir. Namun dalam membaca dan menulis ni, setengah ibu bapa mungkin ada kerja masing-masing, kerja dalam talian juga. Mereka secara dalam talian juga bekerja. Jadi mereka tiada masa untuk nak bagi pendedahan kepada anak mereka, kerana mereka pun ada komitmen sendiri. Okey, yang terakhir adalah melainkan murid yang tidak berkemahiran dalam pelbagai aspek, dan melainkan murid yang pasif dan malas untuk menonjolkan bakat yang ada kerana mereka kurang diberi pendedahan. Okey, macam contohnya situasi yang mana murid ni kalau dia tak diasah bakat dia ada, tapi bila dia dah cuti 2 tahun, tidur je, tak pergi sekolah, bangun pun lewat. Jadi mereka akan jadi malas, jadi akan jadi pasif bila benda-benda sekolah. Apabila sekolah dibuka, diorang akan berasa macam tak nak sekolah, rasa nak cuti je lagi, sebab dah rasa cuti tu dah lama, rasa macam bestnya seronoknya cuti, rasa macam tu. Jadi akan melahirkan murid yang pasif, rasa macam nak tidur je, nak rehat je, tak nak pun nak bersukan ke nak keluarkan bakat-bakat yang lain yang ada, bakat yang terpendam. Jadi mencecaskan pelan pembangunan pendidikan jugalah sebenarnya COVID-19 ni, kerana bukan sekejap, kita masa 2 tahun lebih yang kita berkurung je kat rumah. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada cadangan penambahbaikan, iaitu daripada implikasi yang terjadi tu, kita nak tambah baik pelan pembangunan pendidikan tu macam mana. Kita nak tambah baik balik apa yang kurang daripada akibat COVID tu, kita nak tambah baik. Okey, yang pertama kita ada 3. Yang pertama adalah memberi kemudahan bantuan laptop ataupun telefon pintar kepada pelajar yang berada di luar bandar dan pelajar yang tidak mempunyai kemudahan capaian internet, seperti yang kerajaan sedang lakukan sekarang, yang mana diberikan tablet secara percuma kepada pelajar-pelajar yang memerlukan dan pelajar-pelajar yang layak untuk menerima bantuan tersebut. Okey, kemudahan laptop juga diberikan kepada student dan pelajar pelajar universiti, pelajar institut di bawah kerajaan. Okey, selain itu dia memperkenalkan juga rancangan pembelajaran seperti Didik TV yang merupakan inisiatif pihak kerajaan sebagai pengajaran tambahan untuk pelajar sekolah rendah dan menengah yang tidak mempunyai capaian internet. Okey, seperti yang kita sedia maklum masa sebelum-sebelum ni, yang mana kerajaan juga telah memberi orang cakap
memudahkan urusan pelajar yang mana tak ada telefon pintar, diorang nak memperkenalkan didik TV yang mana mestilah kan dekat setiap rumah kan ada televisyen. Okay, jadi mereka memberi kemudahan dengan membuat satu rancangan didik TV yang mana mereka mengajar semua subjek. Tak kisah subjek apa-apa pun ada yang boleh membantu murid-murid ini. Okey, seterusnya adalah guru ni lebih kreatif. Guru ni perlu jadi lebih kreatif dalam melaksanakan pengajaran secara dalam talian maafkan saya, dengan membuat rakaman video dan memasukkan bahan pelajaran ke Google Classroom. Okay, yang mana kalau guru ni dia mengajar dengan bersahaja, mengajar je, baca je apa bahan tu, mungkin pelajar ni akan jadi cepat bosan. Jadi guru ni perlu kreatif dengan menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan yang lebih mesra kepada pelajar-pelajar tersebut. Okay.